kerajaan telah mempertimbangkan pembukaan sektor tertentu sebagai salah satu cara untuk memulihkan kembali ekonomi negara. Kita semua sedia maklum tentang kesusahan rakyat akibat daripada penutupan sektor-sektor ekonomi tertentu. Pembukaan semula 11 sektor ekonomi di negeri-negeri fasa 1 Pelan Pemulihan Negara wajar berikutan dengan keputusan penerima vaksinasi yang tinggi ketika itu. Malah keputusan ini dibuat dengan mengambil kira data penilaian risiko yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna mengenai ekonomi. Untuk makluman, ketika ini, sehingga bulan September ini, 74.7% rakyat dewasa telah menerima 2 dos vaksin, manakala untuk 1 dos vaksin sebanyak 91.6% rakyat telah pun menerimanya. Selain daripada itu, sektor-sektor ini dibuka dengan SOP yang ketat, termasuk hanya membenarkan pelanggan yang telah divaksin lengkap sahaja untuk masuk, membuat urus niaga dan mendapatkan perkhidmatan. Manakala pekerja-pekerja di premis-premis yang berkaitan juga mesti telah pun lengkap dengan 2 dos vaksin. Langkah mengurung rakyat tidak lagi dilihat sebagai sesuai, malah dikuatiri mendatangkan lebih banyak implikasi termasuk kesihatan mental. Sekaligus kita perlu memberi keutamaan dengan membuka sektor ekonomi. Pembukaan ekonomi bukan saja dapat membantu mempercepatkan pemulihan ekonomi, malah memberikan peluang dan ruang untuk rakyat memperbaiki hidup. Terima kasih Yang Berhormat dan Menteri. Sila jempol soalan tambahan yang pertama, 30 saat. Terima kasih saya ucapkan atas jawapan yang diberi. Menerusi siapan Twitter milik Ketua Pengarah Kesihatan, Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah telah memberi peringatan kepada orang ramai bahawa banyak tempat dibenarkan untuk dibuka adalah disebabkan faktor ekonomi, bukan faktor keselamatan. Seperti mana yang kita sedia maklum, vaksin berfungsi untuk melindungi penerimanya daripada mengalami gejala serius. Namun penerima vaksin masih berisiko menjadi pembawa virus. Soalan saya, apakah keputusan tersebut telah mengambil kira risiko yang ditanggung oleh individu yang tidak divaksin, iaitu mereka yang berumur, pelajar yang berumur 17 tahun ke bawah? Dan adakah terdapat sebarang pendekatan baru yang akan dilaksanakan oleh kerajaan bagi melandaikan kes jangkitan harian baru agar keselamatan individu tidak divaksin dapat dijamin? Terima kasih. Sila Yang Berhormat Perdana Menteri, 1 minit. Terima kasih Yang Berhormat. Seperti saya sebutkan tadi bahawa penilaian risiko telah pun dilakukan oleh KKM yang melihat dari segi kesihatan, malah kementerian-kementerian yang berkaitan ekonomi, yang berkaitan dengan ekonomi. Jadi kita telah pun membuat pertimbangan dan membuat perimbangan. Lagipun apabila kita buka, saya dah sebut tadi bahawa SOP yang ketat perlu dilaksanakan. Kita tahu, seperti kata Yang Berhormat tadi, walaupun sudah mendapat 2 vaksin, masih boleh dijangkiti dan masih boleh menjangkiti. Dan kawalan kendirilah yang paling penting. Rakyat mesti berdisiplin untuk membuat kawalan kendiri dari segi menjaga SOP. Baru ni kita buka. Hari pertama,
Kita lihat di tempat percutian penuh. Tidak ada memakai mask pun, tidak memakai topeng pun. Maknanya masa depan negara kita ini dari segi COVID ini bergantung kepada kita sendiri. Kita tidak boleh mengharapkan vaksin semata-mata, tetapi kawalan kendiri itu sangat penting. Kalau tidak, ianya akan menjadi sia-sia saja. Jadi sebab itulah, walaupun kita membuat kawalan yang ketat, misalnya anak umur 17 tahun, tidak boleh bersendirian, mesti bersama ibu bapa. Dan mesti tiada gejala, baru boleh keluar. Bagaimanapun, penguatkuasaan dan juga penguatkuasaan oleh pihak kerajaan, tetapi yang to protect diri kita adalah kita sendiri. Seperti yang kita sebutkan selalu bahawa satu hari nanti kita akan hidup bersama COVID-19. We have to live with COVID-19. Jadi untuk keselamatan kita semua, kita yang perlu menjaga diri, keluarga dan masyarakat. Terima kasih.